Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah maghrib jadual tetap saya di sini pada setiap Sabtu minggu yang ketiga. Jadi kita telah berjumpa pada Sabtu lepas. Kebetulan masjid hari ini minggu yang kelima, jadi kosong, jadi masjid jemput. Kebetulan saya pun tak ke mana. Jadi ini kuliah tambahan lah untuk kuliah yang biasa saya adakan di sini pada setiap bulan hari Sabtu yang ketiga, membaca dan membahaskan kitab fiqh ringkas iaitu matan Safinatun Najah. Dan malam ni insya-Allah kita sambung kepada matan Safinatun Najah. Sambungannya, dan malam ni kita masuk kepada perkara yang berkaitan dengan tayammum. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, babut tayammumi faslun, asbabut tayammumi salasatun, faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Kata dia, fasal pada menceritakan tayammum. Maka sebab yang mengharuskan ataupun membolehkan seseorang itu tayammum ada tiga. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak ada air. Yang kedua, wal maradu, sakit. Dan yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin, hajat ataupun perlu ke air itu untuk digunakan kepada hidupan hayawanin, yakni hidupan muhtaramin, yang dihormati pada syarak. Jadi sebab yang mengharuskan seseorang itu, yang membolehkan seseorang itu bertayamum ada tiga. Jadi sebelum daripada itu kita masuk huraikan sebab tiga ni. Tuan-tuan, tayamum ini adalah satu rukhsah, satu keringanan yang Allah Taala beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tayamum ini tidak ada di dalam syariat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad ini, kata Nabi, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, dan dijadikan bagi aku, yakni bagi aku dan umatku, kata Nabi, al-ard, bumi ini keseluruhannya, masjidan, boleh semayang, wa tahura, dan juga boleh buat bersuci, yakni boleh buat tayamum. Umat dahulu kalau dia nak semayang, dia hanya boleh semayang di masjid dia saja, ataupun kita panggil gereja, atau sinagog, kanisah, ataupun bi'ah dalam bahasa Arab. Selain daripada tempat ibadat mereka, mereka tak boleh semayang. Beza kita umat Nabi Muhammad, ainama adraktumus salah fasallu, di mana saja kamu boleh semayang, semayanglah. Yang penting tempat itu suci dan tidak bernajis. Tentang boleh semayang di luar sana, di padang, di dataran, di kandang kambing, semua boleh. Yang penting tak bernajis. Adapun umat dahulu, dia hanya boleh semayang di mana? Boleh semayangnya di tempat ibadat dia, kanisah, gereja dia, dan juga sinagog. Kalau tempat yang Yahudi punya tu dipanggil bahasa Arabnya bi'ah. Kita umat Islam, alhamdulillah. Yang kedua, tanah ni boleh dibuat bersuci, yang ni boleh digunakan untuk tayamum. Umat dahulu tak ada tayamum ni, dia hanya ada wuduk saja. Wuduk ada dah, zaman dulu dah ada dah wuduk. Cuma ada beberapa sikit perubahan lah, perbezaan tu ada. Tapi dah ada dah, umat dahulu pun dah ada wuduk. Tapi tayamum untuk kita saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tayamum ini ganti daripada mandi wajib dan juga wuduk. Itu saja, dia tak boleh ganti daripada membersihkan najis. Makna kata, kalau ada najis di badan kita, tak ada air, kita nak gunakan untuk ganti bersih najis itu tadi dengan tayamum, itu tak boleh.
Kena faham tu. Najis ada seketul sini, air tak ada nak basuh. Kita pun ambil debu tayamum. Kata dia tak apa, boleh ganti daripada kena najis. Tak, tuan-tuan semua, yang ganti untuk tayamum ni, dia boleh ganti untuk mandi wajib dan juga untuk berwuduk sahaja. Selain daripada itu, tak boleh. Yang ketiga, mandi wajib, wa imma mandi wajib, wa imma berwuduk, anggota tayamum itu sama. Sapu debu ke muka dan juga sapu debu ke tangan hingga ke siku. Tidak ada perbezaan. Bukan kata kalau mandi wajib kena berguling dalam debu. Tak payah berguling tuan-tuan semua. Tak ada kerja lagi guling dalam debu. Jadi untuk mandi wajib pun sama dan juga untuk berwuduk pun sama. Tak perlu berguling dalam debu. Boleh? InsyaAllah. Itu sebagai muqaddimah untuk tayamum. Jadi sebab yang mengharuskan tayamum yang pertama disebut dalam matan ini, matan Safizatun Najah, yang pertama faqdul ma, tidak ada air. Apabila seseorang itu tidak ada air, maka tidak ada air itu kadang-kadang kita yakin memang tak ada air. Kita yakin tak ada air. Jadi contoh yakinnya mana kita cari memang tidak ada air, ataupun memang dah diberitahu di televisyen ataupun di radio kawasan kita ni memang tidak ada air. Sama ada air paip, air sungai, air apa memang tak ada langsung. Kering kontang, kemarau sungguh. Maka yang macam ni kita boleh terus tayamum. Tapi kalau kita tak pasti, duk rasa ada air, tak ada air, rasa ada air, macam tu. Maka kita kena cari air itu dulu. Tak boleh kita terus tayamum, kita kena cari. Apabila duk rasa ada air, tak ada air, maka kita kena cari air itu dulu. Cari itu di dalam kawasan sekitar rumahnya, lebih kurang dalam jarak 300 hasta. 300 hasta lebih kurang 150 meter. Itu kadar wajib dia cari air. Itu kena faham. Kita duk rasa macam ada air kot. Suasana kita hari ni macam itulah di Malaysia. Walaupun dia kata air tak ada, tu air paip tak ada. Mungkin air kolah masjid ada. Mungkin ada air kat mana-mana ke, kat ketakungan ke, kolam ke ada. Kita tak yakin air itu tak ada. Kalau dia musafir tengah padang pasir, itu memang yakin air tak ada, maka terus tayamum. Tapi kalau kita di Malaysia ni rasa air sekeliling rumah kita tak ada apa semua, kita tak boleh lagi terus tayamum. Kita kena cari dulu dalam jarak 150 meter. 150 meter itu jarak wajib cari. Cari sekitar tu tak ada, telefon ke apa semua, dalam jarak sekitar tu tak ada, baru boleh tayamum. Tu kalau kes kita ragu-ragu, ada ke tak ada. Macam suasana kita Malaysia lah. Kita duduk di UK Perdana tu macam itulah. Sebab dia tak jadi tahap yakin. Sebab kita kawasan tak ada hujan. Pergi sana pun ada longkang. Longkang tak boleh lah, mana ada parit. Longkang nak ambil air semayang. Macam mana longkang? Kan parit, sungai kecil atau sebagainya. Okey? Kita tahu situasi-situasi ni. Pertama, yakin tak ada air, tayamum terus. Yang kedua, syak. Ada ke tak ada. Kena cari dulu dalam jarak 150 meter. Yang ketiga, situasi ketiga, memang kita yakin ada air. Tapi yakin tu tuan-tuan semua, air itu duduk dalam lingkungan 2.5 km ke bawah. Contoh tuan-tuan duduk sini, airnya ada di Masjid Ar-Ridwan bawah tu. Sampai tak 2.5 km? Sini ke bawah sampai 2.5 kilo. Ada sampai tak? Sampai kan? Lebih kan? Ada air tapi di Masjid Ar-Ridwan. Katalah, saya tak tahu tak cek kalau lebih 2 km ke 3 ke, tak tahu. Kalau katalah Masjid Ar-Ridwan tu 3 km daripada sini. Katakan. Biasa tak sampai 3 km. Kan? Katakan. Maka tuan-tuan semua, yakin ada air. Tapi air itu dalam jarak 3 km daripada tempat kita. Maka pada waktu itu tak wajib kita pergi cari air. Tu seboh tu kilometer tu jarak
Saya permudahkan. Disebut dalam kitab fiqh lain. Disebut haddul qurbi, haddul ghausi, itu payah belakalah tu istilah-istilah dia. Kilometer terus senang. Payah nak fikir tuan-tuan. Dalam jarak lebih kurang 2.5 kilometer. Kalau yakin ada air, tapi air tu duduk bawah daripada 2 kilometer, 2.5 kilometer, kena pergi ambil air kat sana. Itu kena faham. Bukan kata rumah kita tak ada air, rumah kita ni tayamum tu. Mana boleh. Itu panggil mempermudah dengan hukum. Jadi maknanya kalau kat Starbucks tu Starbucks baru buka tu canggih orang sini Starbucks ada. Jadi kata ada Starbucks air, kat Starbucks tu ada air. Tak sampai 2.5 tu di situ tu. Maka wajib pergi ambil. Wajib turun daripada rumah tuan-tuan semua dan pergi ambil air untuk berwuduk dan mandi wajib. Tidak memadai dan tidak sah tayamum. Kenapa tidak sah tayamum? Sebab kita yakin ada air dan air itu duduk dalam jarak kurang daripada 2.5 km daripada kita. Jadi ada 3 situasi untuk kes tak ada air ni. Yakin tak ada air, tak perlu cari. Terus tayamum. Ini biasa berlaku kalau kita duduk di padang pasir. Padang pasir keliling memang yakin tak ada air lah. Mana nak jumpa air padang pasir? Yang kedua, syak atau zon. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kan? Boleh jadi ada kot, boleh tak ada kot. Maka wajib dicari dalam sekitar 150 meter. 150 meter. Dekat je 150 meter kan, tak sampai 1 kilo pun. 300 hasta. Ni 1 hasta. 300 hasta dia bersamaan dengan 150 meter. Kalau yakin ada air. Situasi ketiga, yakin ada air, maka wajib dicari dan diambil air itu jika air itu berada daripada jarak kurang 2.5 km. Itu dia punya kesimpulannya. Jadi tak boleh tuan-tuan semua kita terus tayamum. Itu situasi untuk tak ada air. Yang kedua tuan-tuan semua, situasi kedua boleh tayamum ialah al-marad, sakit. Sakit yang membolehkan seseorang itu tayamum ialah sakit yang macam mana? Kena tengok dulu. Sesemua boleh tayamum ke? Tayamum kata dia. Siapa? Sakit. Sakit mata? Boleh tayamum ke? Sakit mata? Boleh tayamum? Boleh? Sakit hati? Sakit hati aku kata dia. Kan? Jadi tuan-tuan semua tak ada dia punya tanda ataupun dhabit yang membolehkan seseorang itu tayamum dengan sakit. Kata ulama, yang pertama sakit itu kalau dia guna air tadi akan menyebabkan mati dia. Boleh tayamum. Ataupun kalau dia guna air akan menyebabkan anggota dia akan tak berfungsi. Contoh kalau doktor kata kalau awak guna air, mata awak ni akan jadi buta. Jangan bagi kena air, baru operate ni. Katarak baru operate ni tutup. Jangan bagi kena air. Kalau bagi kena air, mata boleh jadi buta. Boleh tayamum. Hilang fungsi anggota. Atau lambat sembuh. 3 kan? Pertama, mati. Yang kedua, hilang fungsi anggota. Yang ketiga, lambat sembuh. Doktor kata boleh guna air, tapi kalau pakai air lambat sembuh lah. Jadi jangan bagi kena air dulu ni. Dalam tempoh sebulan ni jangan bagi kena air. Kalau kena air, boleh. Tak adalah mati. Tak adalah jadi cacat anggota tu, tak. Tapi lambat sembuh. Itu pun boleh tayamum. Tuan-tuan jangan tengok orang tayamum. Dia ni apa pasal tayamum ni? Elok ya aku tengok ada sakit apa. Kita mana tahu doktor cakap kat dia. Doktor kata jangan kena air cik. Kalau kena air lambat sembuh. Kita pergi bedal ni apa ni malah ni. Dia kata malah nak berwuduk ni. Main tayamum je kerja. Jangan. Kita kena sangka baik dengan orang. Okey, 3. 1, 2, 3. Yang keempat, ataupun kalau dia guna air akan bertambah penyakit. Doktor kata boleh guna air. Tapi kalau guna air, makin teruklah sikit penyakit ni.
Boleh guna tayamum. Keempat kan? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, doktor kata boleh guna air, tapi kalau guna air akan ada parut di anggota yang zahir. Anggota zahir ni tangan, muka. Maknanya orang boleh tengok. Kalau di sini, di dalam di dada perut, itu tak boleh. Doktor kata tak, kalau mandi wajib, boleh, tapi berparutlah nanti. Parut kat mana ni? Kat perut ni. Itu tak ada. Itu kena mandi wajib juga. Sebab parut tu di perut. Tak ada siapa nak tengok parut di perut kita. Ada ke orang? Main tengok parut sikit? Ada. Sebab kita boleh tutup dengan baju. Tapi kalau di bahagian muka, susah nak tutup. Ini satu kecacatan. Dan Islam ni tuan-tuan semua, agama yang cukup cantik. Dijaga belaka, maruah. Kadang-kadang manusia ni kan dia bila cacat kat muka apa semua, dia malu, aib. Jadi semua tu dijaga oleh Islam. Maruah orang. Maruah diri seseorang. Jadi kalau kita faham di sini tuan-tuan semua, Allah besarnya maruah manusia ni, kita tak adalah nak pergi aib orang. Tak adalah nak pergi mengumpat ke orang. Tak ada nak pergi hina orang. Kan? Fiqah sampai macam tu. Sampai tuan-tuan semua kalau pakai air jadi tinggal parut kat muka. Parut kat muka ni biasa je tuan-tuan semua. Dia mungkin boleh hilang ataupun tak hilang, tapi parut benda biasa. Tapi Islam dan syarak benarkan tayamum supaya tak ada parut. Apatah lagi meninggalkan parut manusia pada maruah dia. Kita pergi ngumpat dia. Kita pergi hina dia. Kita pergi rakam dia. Dia bergaduh dengan bini dia, kita pergi rakam. Buat masuk ke dalam Facebook. Macamlah hak rakam tu tak pernah bergaduh dengan bini. Gaduh dengan bini, biasa tuan-tuan semua. Kan? Ada orang sini di Masjid UK Perdana ni tak pernah bergaduh dengan bini. Ada? Jangan angkat tangan. Tak. Jadi tuan-tuan semua biasalah. Lumrah. Cuma kuat tak kuat je. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Ada yang kuat tu bunyilah macam Perang Dunia Kedua. Itu bergaduh. Kita pun pergi rakam dia dengan bergaduh. Tengok ni dia kata, manusia sekarang. Dia boleh cerita macam-macam. Ini dunia sekarang, dunia suka merakam. Okey? Itu 5 sebab yang membolehkan tayamum tadi kalau sakit. Kemudian tuan-tuan semua, sakit ni tadi kadang-kadang bila kita tayamum, sakit tu tadi kadang-kadang melibatkan kita pakai pembalut. Ini nak kena bagi tahu juga walaupun tak ada disebut di sini, sebab banyak berlaku dalam kehidupan kita hari ini pakai pembalut. Sama ada kita pakai pembalut bandage ke, pakai semen ke, ataupun yang cucuk jarum tu letak sel tape ke atas. Kan? Drip kan? Drip tu letak sel tape ke atas. Ini semua termasuk di dalam pembalut. Sebab bila kita ambil wuduk nanti, ada air yang tak kena di bahagian bawah. Jadi bila ada air tak kena di bahagian bawah, maka di situlah perlunya kita tayamum. Maka tuan-tuan semua, untuk tayamum angkat hadas besar, mandi wajib, senang cerita dia. Sebab dia tidak ada anggota dan dia tidak ada tertib. Maka tuan-tuan semua boleh mandi wajib dulu, mandi dulu hak sihat. Kemudian lepas pada tu ni bahagian bawah ni tak sampai air, maka tuan-tuan semua terus saja tayamum. Lap-lap badan, tepuk, sapu muka, tepuk, sapu tangan. Maka selesailah tayamum untuk mandi wajib, terus boleh solat. Itu untuk mandi wajib senang. Itu kena faham. Mandi wajib senang macam tu je. Yang dia jadi masalah sikit untuk wudu. Untuk wudu. Jadi wudu ni tuan-tuan semua dia ada anggota, ada 4 anggota wajib. Muka, tangan, sapu kepala dan kaki. Maka tuan-tuan semua, untuk situasi tayamum untuk berwuduk ni tuan-tuan semua, kita ambil misalnya kita kata kita pakai bandage ataupun besi ni di semen ni di bahagian tangan di sini. Ni ambil misal. Pakai di tangan bahagian kiri. Bayangkan ada pembalut kat sini.
Maka tuan-tuan semua, bila kita nak berwuduk, kita buat hak wajib saja. Hak sunat tu tuan-tuan boleh buatlah, tak ada masalah. Ni cerita hak wajib saja. Nak bagi mudah. Jadi mula-mula sekali kita pun basuh muka dulu. Basuh muka. Selesai basuh muka, kita basuh tangan. Basuhlah dulu hak boleh kena air ni. Basuh tangan sini. Basuh hak ni hak boleh kena air ni, bagi kena air semua. Sekarang di bahagian kiri ni adalah semen ni, setakat ni. Daripada pergelangan tangan sampai ke sini. Kan? Maka ada sikit yang boleh kena air ni, basuh sikit. Depan pun boleh kena air, basuh kat depan ni. Hak boleh kena air, mesti kena basuh. Itu kaedah dia. Ni di sini ni banyak orang keliru. Kemudian di bawah ni, di bawah semen ni, tuan-tuan semua tak boleh kena air. Dan biasanya kita pakai semen ni, kita tak ambil wuduk. Jarang orang nak pakai semen. Tunggu doktor, saya ambil wuduk dulu kejap. Ambil wuduk dulu. Kalau ambil wuduk dulu, ada cara dia lain pula. Baik. Kemudian kita sapu air ke atas semen tadi. Sapu air. Atas semen tadi sapu air. Kalau boleh sapulah. Kalau doktor kata jangan sapu, nanti bahaya kat bawah. Tak payah sapu. Okey, sapu air. Bukan basuh, sapu je. Selesai itu tuan-tuan semua, yang di bawah ini, yang di bawah semen ni tak kena air ni. Ni tak kena air. Maka kaedah dia, apabila tak kena air, wuduk tak kena air, mandi wajib je tak kena air, sama ada tak kena sikit, tak kena banyak seluruh badan ke apa, maka ganti yang tak kena air tu dengan tayamum. Jadi kita kena tayamum lah. Macam mana cara tayamumnya? Lap dulu muka, lap tangan. Tepuk debu, sapu kat muka. Ini saya cerita cara mudah-mudah. Ini tak cerita khilaf-khilaf lain pun semua. Cerita hang nak boleh buat amal terus. Tepuk, sapu muka. Tepuk kali kedua, sapu tangan. Sapu tangan. Maka selesailah anggota tangan. Yang boleh basuh pun dah basuh. Yang tak boleh basuh kat bawah kena air ni dah diganti. Dah di cover. Ayat fiqh panggil ganti. Kita mudahnya cover. Saya dah cover dah. Dah di cover dengan tayamum bawah. Selesailah anggota tangan. Baru boleh berpindah ke anggota yang ketiga, iaitu sapu kepala dan basuh kaki. Kalau ada dua bandage, di tangan satu, di kaki satu, maka dua tayamum. Ketika basuh tangan, sekali tayamum. Sapu kepala, basuh kaki pun sama. Basuh yang sihat, yang boleh basuh. Yang tak boleh basuh tu, ganti dengan tayamum. Dua. Tayamum kat mana? Tayamum di muka dan tangan juga. Bukan tayamum di kaki. Sebab tadi saya dah sebut, anggota tayamum sampai kiamat. Muka dengan tangan sahaja. Jangan tayamum kat kaki. Sebab ada orang silap faham. Dia mandi jenazah, budak yang tak bersunat, umur 10 tahun tak bersunat, meninggal. Jadi di bawah kemaluan dia tu tak boleh sampai air. Bila tak boleh sampai air, sebab apa? Sebab dia tak bersunat, ada muncung tu, maka kena tayamum. Ingat ni, orang mandi jenazah ni kena ingat. Kalau tak tayamum, tuan-tuan semua, berdosa tuan-tuan semua. Mayat itu disembahyangkan dalam keadaan belum suci. Orang semayang tu tak sah, dan semayang ke atas mayat yang tak dimandikan, hukumnya tak sah, dan kalau tahu berdosa. Lepas tu tuan-tuan tak boleh mati pergi tengok jenazah. Pukul berapa ni nak urus mayat ni? Besok. Saya ada kerja besok ni. Tak apa, saya semayang dulu lah jenazah tadi. Allah. Dia semayang tu, kawan tu tak takati. Boleh ke tuan-tuan semua? Tak boleh. Sebab apa? Sebab belum mandi lagi. Sebab syarat sah semayang jenazah, mandi yang sempurna. Maka tuan-tuan semua, Ibn Hajar kata, ulama nama Ibn Hajar, ganti yang bawah mulut muncung tu, qulub tu dalam bahasa Arab, bawah muncung yang tak sampai itu, gantinya dengan tayamum. Tayamumnya di mana? Tayamumnya di muka dan tangan, bukan tayamum di situ. Sebab ada juga dia pergi tayamum kat situ. Tayamum kat Penantin tu. Jadi tuan-tuan semua jangan tayamum di situ.
Anggota tayamum daripada sekarang, daripada zaman Rasulullah sampailah kiamat, muka dengan tangan saja. Ingat tuan-tuan semua, siapa yang urus jenazah? Budak yang tak bersunat, lelaki, itu macam tu, kena tayamum. Mandi dulu baru tayamum, atau tayamum dulu baru mandi, boleh berlaku. Dua-dua boleh. Nak tayamum dulu boleh baru mandi, ataupun mandi dulu kemudian tayamum pun boleh. Cuma eloknya tayamum dululah. Kalau dah mandi, nak tayamum kena lap, bagi kering apa semua pula. Lepas tu dah tayamum, debu pula, nak kena basuh pula sekali lagi. Jadi dua kerja lah. Kalau tayamum dulu, masuk mandi, habis selesai. Debu tu hilang. Tapi boleh ikut pandai lah, tuan-tuan selesa nak buat amanah satu, terpulang. Itu cara dia. Itu tayamum untuk orang yang sakit, yang mana ada pakai pembalut. Baik, sebab yang ketiga yang membolehkan tayamum itu ialah walihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air itu ada, tetapi nak digunakan untuk hidupan yang dihormati. Seperti hidupan yang dihormati ini ialah kita ada lembu. Lembu. Lembu kita ni binatang yang dihormati pada syarak. Dia ada kedudukan pada syarak, tak boleh kita bunuh dia dan sebagainya. Ada binatang yang tidak dihormati pada syarak. Contohnya apa? Ular. Ular ni binatang tak dihormati pada syarak. Nabi suruh bunuh ular ni. Khamsun yaqtulna fil halli wal harami. 5 binatang dibunuh dia di tanah halal maupun tanah haram. Jumpa bunuh. 5. Salah satunya ular, tikus, burung elang yang burung sewah tu. Ada 5 tuan-tuan semua. Walaupun tanah haram ni kan sepatutnya tak boleh bunuh binatang sebarangan. Tapi 5 ni jumpa tanah haram pun bunuh, apatah lagi tanah halal. Di UK Perdana ni bunuh. Jumpa tikus, jangan buat tikus pet pula buat balik. Tertukar dia tikus dengan hamster. Dia kata nak beli hamster mahal sangat, tikus pun tikus lah kata dia. Jadi dia pun tak ada saran untuk bagi susu apa semua. Ini binatang yang sunat dibunuh. Ular pun sama, bunuh. Nabi suruh bunuh, tapi tak tahulah orang sekarang dia bela pula ular. Itu pelik tu, bela ular. Ular ni tak salah tuan-tuan semua. Tak salah, baik hebat setara mana pun. Biasanya orang yang bijak main ular, akhirnya dia meninggal dengan ular juga. Sebab Nabi dah suruh bunuh. Tapi kita tak ikut arahan Nabi SAW. Kan? Tak tahulah. Jadi, contoh ada ular ataupun ada tikus. Tikus tu tadi dahaga air, nyak. Jadi kita ada air, bagi air kat tikus, kita tak boleh nak berwuduk. Kalau kita berwuduk, tikus mati. Apa? Nak bagi air kat tikus ke? Atau kita nak guna untuk wuduk? Kita kena guna untuk wuduk. Pasal tikus tu bukan binatang yang dihormati. Berbeza dengan lembu. Lembu sekarang ni dah dahaga air, terjelir-jelir dahaga air. Air ada cukup-cukup. Kalau kita bagi kat siapa? Bagi kat lembu tu tadi, kita tak boleh berwuduk. Kalau kita berwuduk, lembu tu mati. Maka kita bagi air tu kat lembu dan kita boleh tayamum. Sebab lembu tu termasuk hidupan yang dihormati. Maka dia bawa misal di sini, dia kata ghairul muhtarami sittatun. Hidupan yang tidak dihormati itu ada 6. Masya Allah, 6 ni terkejut kalau kita dengar ni. Siapakah yang kita tak boleh beri air kat dia dan kita tayamum? Ada 6. Walaupun dia nak mati pun, ya dia mati. Pasal dia hidupan yang tidak dihormati. Yang pertama, tarikus salah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Masya Allah. Orang tak semayang. Ada tak semayang depan kita ni? Dia tak semayang. Dia pun nak mati dah, nyak ada air sebotol dia. Kalau kita bagi air kat dia, dia hidup. Kita tak boleh nak wuduk. Kalau kita berwuduk, dia mati. Kita boleh berwuduk. Maka dari segi hukum syaraknya, kita kena berwuduk. Nyawa dia tak dihormati. Sebab orang tak semayang. Nyawa tak dihormati pada syarak. Tak ada nilai pada syarak. Besarnya orang yang tak semayang. Tapi,
Orang tak semayang tu maksudnya selepas pemerintah tangkap dia. Kalau tak semayang duduk di kalangan kita belum ditangkap oleh pemerintah, tidak. Tengok orang sebelah rumah tak semayang, dia lak nak mati. Tak payah kata dia. Itu tak pasal pemerintah belum tangkap lagi. Ini yang tak semayang yang telah ditangkap oleh pemerintah. Jais dah tangkap. Duduklah di tempat tahanan jais. Tiba-tiba tak ada air. Nak wuduk dengan situasi tadi. Maka wuduk. Pasal nyawa mereka tidak dihormati pada syarak. Itu hukum syarak, tuan-tuan semua. Maknanya tuan-tuan semua, masalah besar ni orang tak semayang. Tuan-tuan semua, pertama orang tak semayang ni. Yang kedua tuan-tuan semua, orang tak semayang ni dosa besar. Dan Imam Ahmad kata orang yang tak semayang ni, setelah ditangkap oleh imam, dipaksa oleh pemerintah, suruh semayang, dia tetap tak nak semayang, dia jadi kafir. Imam Ahmad. Yang ketiga, orang yang tak semayang ni, dia akan jadi fasik. Orang fasik, apa benda tuan-tuan semua? Pertama, saksi tak sah, dia jadi saksi. Dia jadi saksi nikah pun tak sah. Tak sah nikah tu. Kalau saksi nikah tu orang yang tak semayang. Tengok hak jadi saksi pernikahan tu tak semayang seorang tu. Tak sah. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i. Tapi alhamdulillah lah ada Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, zaman aku ini, zaman dia tahun 500 Hijrah, ramai sangat orang fasik, dah susah nak cari orang yang tak fasik. Maka kerana darurat, dihukumkan nikah saja. Saksi nikah sah dengan saksi yang fasik. Ikut taklid Imam Ghazali lah tu hak nikah kita hari-hari ni. Kadang-kadang saksi tu kan, diambil tu hak jenis tak semayang lah, hak jenis buat dosa besar. Jadi orang buat dosa besar ni dia fasik. Tak semayang, minum arak, judi kadang-kadang, tak puasa. Tapi bila nak jadi saksi, aku nak jadi saksi kata dia. Ni anak buah aku kata dia. Akulah saksinya. Ada pula saksi nikah ikut anak buah, tak anak buah. Tak semestinya anak buah ke tak anak buah. Yang penting orang tu saksi yang adil. Jadi tinggal semayang ni dosa besar. Tidak ada sesuatu yang ditekankan oleh Nabi melebihi daripada suruh semayang. Sebab tu sejak 7 tahun lagi Nabi suruh secara jelas suruh anak-anak ni semayang. 7 tahun lagi suruh. Puasa tak sebut secara jelas. Cuma ulama kias saja kepada semayang. Jadi semayang disuruh 7 tahun, puasa pun suruh laga juga 7 tahun. Tapi Nabi tak sebut secara jelas. Yang Nabi sebut secara jelas suruh anak semayang ni umur 7 tahun ni semayang. Ibadat lain tak. Betapa besarnya semayang tuan-tuan. Tapi hari ini tuan-tuan semua macam jadi benda biasa je tak semayang. Naik bas tak semayang. Kan? Sampai jadi isu lah. Driver bas tak nak berhenti semayang tu. Masuk surat khabar lah tuan-tuan semua. Kan? Kena dibuang kerja. Bukan baru tuan-tuan benda tu. Dulu lagi. Saya selalu naik bas dulu. Masa saya belajar dulu di sini. Balik kampung ke Kelantan naik bas. Kalau lah time jam tuan-tuan semua. Kalau naik malam, kalau time tak jam, pukul 4 pagi dah sampai di Kelantan. Tapi kalau time jam tuan-tuan semua, kadang-kadang tak sampai Pasir Mas lagi. Subuh tu duduk orang Musang lagi. Tak berhenti dah pun. Bukan baru je, cuma orang tak viral. Dulu-dulu orang tak ada viral. Kuasa viral tak ada. Dia kata, berhentilah saya nak sembahyang subuh. Lewat ni kata dia. Jam dah berhenti ke, ambil masa setengah jam pula. Sembahyang nanti sampai nantilah dia. Biasa je. Yalah sembahyang sampai, itu dah luar waktu. Kan? Itu dulu pun ada. Tapi ada juga yang berhenti sembahyang tu ada. Cuma makna benda itu memang berlaku. Ada berlaku dulu. Jadi yang pertamanya orang yang tak sembahyang. Yang kedua orang yang berzina yang muhsan. Itu orang yang dah akil, baligh, yang merdeka, yang telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah. Jadi dia ni dah pernah nikah, dia pernah bersetubuh, kemudian lepas tu sama ada isteri dia mati atau isteri dia ada lagi, dia berzina. Ini orang yang berzina macam ni dia panggil berzina muhsan. Waliyadzubillah. Maka hukuman dia dalam hudud dia direjam sampai mati. Maka maknanya dia dah layak mati.
Maka kalau kita tak bagi air, biarkan dia mati pun tak ada masalah. Memang dia layak mati dah. Okey, itu pun selepas sabit. Selepas sabit di sisi imam. Bukan dengan cerita je, ini kawan ni berzina kot. Tak boleh. Ini mana selepas sabit di dalam mahkamah. Okey? Yang ketiga, orang murtad waliyadzubillah. Sama juga orang murtad. Bila orang murtad dia keluar daripada Islam, maka dia telah layak mendapat hukuman apa? Mendapat hukuman bunuh. Dipancung lehernya. Orang murtad tu hukumannya pancung leher. Jadi samalah kalau tak bagi air pun mati juga. Itu sebab tu tidak jadi masalah tak bagi air. Yang keempat, orang kafir harbi. Orang kafir yang berperang dengan orang Islam. Memang dia tu disuruh orang Islam bunuh dia. Sebab dia berperang dengan orang Islam. Kafir harbi. Contoh orang Israel dengan orang Palestin. Kan tengah berperang. Israel dengan Palestin tu berperang. Jadi kafir Israel tu, tiba-tiba dia tak ada air nak mati. Kita ada air sikit. Adakah kita kena korbankan air kita untuk hidupkan dia? Tak. Sebab dia memang patut layak dibunuh. Sebab dia kafir harbi. Allah Ta'ala suruh bunuh dia. Dalam jihad. Kafir harbi. Bukan semua kafir. Kafir di Malaysia ni bukan kafir harbi. Itu kafir musta'man. Kafir yang minta keamanan dengan kerajaan Islam. Dia bayar cukai dan sebagainya. Itu harta mereka pun kena jaga. Tak boleh kita pergi curi. Kalau kafir harbi boleh curi harta mereka. Sebab nyawa mereka pun boleh bunuh. Apatah lagi harta. Harta tu duduk bawah. Itu dari segi syarak lah. Kalau tuan-tuan mencuri itu kena tangkap, saya tak tahu. Ini cerita syarak. Itu bab lain pula. Macam anjing juga. Anjing yang liar boleh dibunuh. Tapi kalau tuan-tuan bunuh, kena tangkap kat polis. Saya tak tahu. Hukum syarak memang bunuh tak berdosa di akhirat. Anjing yang gigit orang. Rottweiler apa semua tu gigit kuku orang tu kan. Tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bunuh. Tak berdosa. Tapi kalau lembu tuan-tuan jumpa, bunuh tuan-tuan semua. Berdosa. Itu. Jadi, itu ikut hukum syarak. Tapi kalau tuan-tuan tangkap ataupun tembak anjing tadi, itu undang-undang ada. Kan? Itu kan boleh masuk penjara. Itu undang-undang lain. Okay? Kita azan dulu sekejap. Lepas saya sambung ada dua lagi tu, binatang yang tidak dihormati tu. Baik, yang kelima, al-kalbul aqur. Yang kelimanya, anjing yang menggigit. Anjing yang gigit orang. Jadi anjing yang gigit orang ni, syarat suruh bunuh. Seperti yang saya sebut tadi. Jadi, kalau dia dahaga, lak dahaga pun, jadi kita ada air cukup-cukup, kita tak boleh korbankan air kita untuk dia dan kita nak tayamum, tak boleh. Sebab memang syarat suruh bunuh dia. Anjing ada 3 kategori tuan-tuan semua. Satu anjing yang gigit orang. Ini syarat suruh bunuh. Kalbul aqur nama dia. Jenis gigit orang. Jadi tuan-tuan semua tengok kan banyak kes anjing gigit budak. Besar-besar anjing tu. Dia gigit tuan-tuan semua, darah habis tuan-tuan, boleh mati. Jenis Rottweiler apa semua tu. Yang ni memang disuruh bunuh. Dari segi hukum. Cuma itulah tertakluk pada undang-undang. Saya tak tahu, tanya lawyer lah macam mana bunuh tu. Tapi dari segi hukum memang disuruh bunuh. Yang kedua, anjing yang ada manfaat. Seperti anjing perburuan. Anjing perburuan. Yang digunakan untuk memburu binatang-binatang dalam hutan dan sebagainya. Yang ni haram dibunuh. Haram dibunuh. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga, anjing yang tidak ada manfaat. Anjing yang biasa-biasa, dia berjalan kat tepi ke taman kita, kecil-kecil tu kan. Dia tak gigit orang, tak buat apa, itu je lah. Jadi adakah boleh dibunuh anjing yang ini? Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi ada sebahagian ulama kata boleh dibunuh dan ada yang kata tak boleh dibunuh. Ini khilaf. Anjing yang tak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Mana dia tak gigit orang dan juga dia tak ada guna untuk memburu, untuk jaga binatang, ternakan dan sebagainya. Tak ada manfaat, tak ada mudarat, tak ada buat apa, duduk liar berkeliling gitu je. Maka khilaf ulama pada anjing ini boleh dibunuh atau tidak. Itu khilaf. Dan binatang yang terakhir sekali iaitu al-khinzir,
iaitu khinzir, babi. Babi ini memang sunat dibunuh. Babi memang sunat dibunuh. Satu-satunya binatang tak ada perincian. Memang boleh dibunuh bila-bila masa. Itu hukum syarak. Undang-undang, kalau lagi bunuh babi orang, tuan-tuan semua, masuk penjara. Itu binatang lah. Kan? Itu undang-undang. Tapi syarak, babi ini satu binatang yang tidak boleh dimiliki. Dan tidak disuruh ada pun atas muka bumi ini. Boleh bunuh. Tak perlu kekalkan spesies dia. Sebab itu tuan-tuan, tapi takdir Allah Ta'ala buat ni dia ada hikmah. Walaupun dah disuruh bunuh, tapi dia ada kekal. Sebab babi ni sekali dia beranak banyak. Dia mudah beranak. Beranak pula banyak. Tengok National Geographic nak tahu. Kan tak? Jadi dia banyak, beranak banyak. Lepas tu makan dia senang. Dia boleh makan apa? Dia sondol lah belakang tuan-tuan semua. Sebab itu antara hikmahnya bila Nabi Isa AS turun di akhir zaman nanti, antara benda yang dia buat, patah salib dan juga qatlul khinzir, bunuh babi. Babi ni tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan jumpa dalam hutan, pam-pam tembak babi hutan, tuan-tuan. Tak ada masalah tu. Kalau tuan-tuan niat kerana nak ikut suruhan Allah Ta'ala, dapat pahala tu. Boleh dibunuh. Dia suruh dibunuh. Jadi kawan saya masa belajar dulu kata, babi ni tak ada dia kata. Tak ada kegunaan langsung. Tak boleh digunakan pada syarak. Nak guna apa? Kulit tak boleh guna. Apa pun tak boleh guna. Tak boleh guna apa pun. Apa pun tak boleh guna. Cuma ada satu je boleh guna. Untuk buat maki orang je. Kan? Boleh lah. Lain tak boleh guna. Jadi sebab itu dia disuruh bunuh. Tapi hikmah Allah Ta'ala, walaupun disuruh bunuh pun, tuan-tuan semua tak ada lagi generasi dia tu. Sampai kepada Nabi Isa turun nanti pun akan ada. Antara hikmahnya, dia ni memang cepat membiak. Dan dia ada banyak kegunaan. Orang jadi nak dia. Kan? Jadi kalau benda yang buat daripada babi ni, tahan. Tak tahulah pasal apa. Ujian Allah Ta'ala aku. Kalau kulit daripada kulit babi pun tahan. Kalau beruh cat buat daripada kulit babi pun jadi tahan. Macam mana tak tahulah kan. Banyak benda boleh buat kat dia. Tulang dia pun boleh buat, itu boleh buat macam-macam. Gelatin pun boleh buat, tak sama macam gelatin lain. Ini ujian tu, ujian. Ujian untuk kita orang Islam lah. Ujian. Saya jumpa satu orang mu'alaf yang masuk Islam. Saya tanya dia, daging apa yang awak pernah makan paling sedap sekali? Sebab dia makan macam-macam sebelum masuk Islam. Dia orang Sabah. Macam-macam lah makan. Dia kata, tak pernah jumpa lagi daging lebih sedap pada daging babi, kata dia. Itu ujian tu. Jadi bila dah sedap tuan-tuan semua, kalau try sekali makan, sedap lembut tuan-tuan semua, tu nak makan lagi. Wal'iyadzubillah. Minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis, itulah 6 binatang yang tidak dihormati, yakni tidak ada nilai pada syarak. Boleh kita bunuh dia, dan kita tak boleh korbankan air untuk kegunaan kita untuk berwuduk, diberikan untuk menghidupkan mereka. Ada 4-nya manusia. Manusia yang siapa? Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang setelah ditangkap oleh pemerintah. Yang kedua tadi, penzina yang muhsan setelah sabit di mahkamah. Yang ketiga, kafir harbi. Yang keempatnya, iaitu orang murtad yang keluar daripada agama Islam, wal'iyadzubillah. Dan 2-nya binatang, iaitu anjing yang menggigit dan juga khinzir. InsyaAllah. Kemudian insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung syarat-syarat tayamum, syarat-syarat sah tayamum, insyaAllah. Jadi untuk malam ni setakat dahulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.